Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama dalam segmen kali ini. Kepada para pelajar yang menduduki asrama ataupun yang akan memasuki asrama, pulang kembali ke sekolah setelah sekian lama PKP. Baik, di sini ada beberapa saranan yang perlu kalian lakukan, terutama sekali bagi membentengi diri daripada terjebak dengan gangguan jin ataupun dipanggil gangguan tempat setelah sekian lama tempat tersebut tidak dihuni oleh manusia. Baik, adik-adik pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, sebelum kalian pulang ke asrama, perlulah kalian mengetahui teknik-teknik membentengi diri. Setelah itu, kalau sudah berada di asrama dan telah diganggu oleh bangsa jin dengan gangguan-gangguan tertentu, sama ada gangguan yang melibatkan diri kamu sendiri, dalaman diri, ataupun gangguan yang melibatkan tempat asrama tersebut, maka apakah yang akan anda lakukan? Baik, dalam sesi video kali ini, insya-Allah Ustaz Asaza akan berkongsi kepada kalian semua teknik-teknik tersebut. Baik, yang pertama sekali, sebelum kalian keluar daripada rumah untuk menuju ke asrama, bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali pagi dan 3 kali petang ataupun 3 kali ketika keluar daripada rumah. Fadilah daripada hadis riwayat Abu Daud mengatakan, barang siapa yang membaca 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu petang doa yang telah dibacakan tadi, maka tidak akan ada apa-apa mudarat yang akan menimpanya pada hari tersebut. Ini jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, amalkan doa tadi 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 kali sebelum keluar daripada rumah, ataupun 3 kali ketika anda memerlukan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Teknik yang kedua, adik-adik pelajar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teknik yang kedua iaitu bentengi diri kalian dengan membacakan doa kalimah tammah. Doa kalimah tammah ada 2 versi. Ustaz akan bacakan satu versi sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wa la fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil layli wan nahar wa min tawariqil layli wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Itu adalah doa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima doa ini daripada Jibril alaihi salam ketika peristiwa Isra. Ini disebut di dalam kitab peristiwa Isra wal Mi'raj yang telah dikarang oleh para alim ulama. Ketika Rasulullah dalam peristiwa Isra, Rasulullah telah dikejar oleh jin Ifrit yang membawa jarum api ataupun obor-obor api yang begitu besar mengejar Rasulullah. Ketika itu kata Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, apakah kamu ingin aku mengajarkan kepada kamu satu doa untuk melindungi diri daripada gangguan jin tadi? Jin mengejar Rasulullah. Lalu Jibril mengajarkan doa ini kepada Rasulullah. Ini doa yang dinamakan doa kalimah tammah, doa kalimah yang sempurna. Maka bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, maka jin ifrit tersebut tersungkur ke tanah, api yang dibawanya terpadam. Lalu dia tidak lagi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ini doa kalimah tammah, maka kita cari, print out dan baca bersama. Kalau mahu, masuk Telegram Ruqyah Asaza. Tak ada Ruqyah Asaza boleh Asaza official. Type di Telegram, nanti akan ada
Wi-Fi di sana, ambil secara percuma sahaja, tapi amalkan dengan niat mohon Allah SWT rahmati kita dan melindungi kita daripada segala gangguan syaitan tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, teknik yang ketiga adalah ketika mana kita telah berada di tempat tersebut, sesuatu tempat semisalnya asrama, lalu kita diganggu oleh bangsa jin tersebut, terdengar bisikan yang bukan-bukan, nampak kelibak yang bukan-bukan, katil bergoncang dan sebagainya, dengan makna diganggu oleh bangsa jin. Maka ketika itu lakukan teknik sebegini. Jikalau nampak ataupun terdengar, maka sebut kalimah ini, A'udzubillahi minka. Sebut 3 kali, A'udzubillahi minka, A'udzubillahi minka. Bermaksud aku berlindung kepada Allah daripada engkau, yakni jin yang mengganggu tersebut, syaitan yang mengganggu. A'udzubillahi minka. Sebut 3 kali. Ini yang telah disebut oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah diganggu oleh bangsa jin. Sebut sebanyak 3 kali. Itu yang perlu kita buat, iaitu memohon perlindungan daripada Allah SWT. Kemudian setelah sebut 3 kali, kalau nampak kelibak ke, boleh tunjuk kepadanya. Sebut macam ni, Al'anuka bila'natillah. Sebut 3 kali, Al'anuka bila'natillah, Al'anuka bila'natillah. Apa maksudnya? Aku laknat engkau dengan laknat Allah. Aku laknat engkau dengan laknat Allah. Kalau tak pandai sebut bahasa Arab, sebut bahasa Melayu pun boleh. Awas, jangan menyumpah menantang, aku tak takut, bengong, jangan. Itu menyebabkan jin syaitan itu makin suka mengganggu kamu. Tapi berlindunglah kepada Allah SWT dan laknatlah dia dengan laknat Allah SWT. Baik, yang seterusnya adalah yang keempat, iaitu anda perlu membentengi diri anda sendiri. Baik, sebelum tidur setiap malam, pastikan anda membaca seperti mana yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan memadukan kedua tangan, iaitu rapat seperti berdoa, diletakkan di hadapan mulut anda. Ketika itu niatlah, ya Allah ya Rabb, dengan berkah bacaan Al-Quranku ini, lindungilah aku ya Allah. Baik, bacakan suratul Fatihah. Tapi sebelum baca, buat seperti mana Rasulullah buat, iaitu tiupkan dahulu sebelumnya. Kenapa Rasulullah tiup dulu? Ini untuk menyalahi kaedah sihir. Baik, ditiupkan dahulu. Ini disebut dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baik, tiupkan dahulu, kemudian baru membacakan suratul Fatihah. 1 kali pun boleh, 3 kali lebih baik. Kemudian tiup kembali. Kemudian bacakan ayat kursi, 1 kali pun boleh, 3 kali lebih baik. Tiupkan. Kemudian bacalah Al-Mu'awwidzat, iaitu 3 kul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. 1 kali itu boleh, 3 kali lebih baik. Okey, ditiupkan setelah membacanya. Kemudian disapukan di atas kepala dahulu, sapu betul-betul. Kemudian di wajah, ikut susunannya sebagaimana Rasulullah SAW. Kemudian ke seluruh anggota depan, betul-betul sapu. Kemudian seluruh anggota belakang, di mana tangan dapat dicapai, duduk dalam keadaan berunjuk waktu itu. Baik, itu di antaranya. Siapa-siapa yang membacakan ayat-ayat tadi sebelum tidur, insya-Allah Allah SWT akan melindunginya daripada gangguan syaitan. Baik, itu yang keempat. Baik, yang seterusnya adalah teknik yang kelima. Teknik yang kelima ini, amalkan 10 ayat pembentengan diri. 10 ayat. Apakah 10 ayat tersebut? Mudah sahaja, ayat yang sentiasa anda telah dengar, cuma mungkin tidak tahu fadilatnya. Baik, untuk hari ini Ustaz merujuk kepada kitab Fiqh Ar-Ruqyah. Baik, Ustaz ada tanda tadi, muka surat 395. Apa kelebihan 10 ayat ini? Sekejap lagi Ustaz nyatakan ayat tersebut. Baik, disebut di dalam hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim, dan disebut juga dalam kitab Al-Kabir jilid ke-9 muka surat 147. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah di dalam rumahnya ataupun di tempat tersebut, 10 ayat tersebut semuanya dalam surah Al-Baqarah, iaitu 4 ayat di awal surah Al-Baqarah, ayat 1 hingga 4 awal-awal.
Seterusnya ayat kursi. Tadi 4 ayat, campur ayat kursi jadi 5 ayat. Seterusnya adalah 2 ayat setelah ayat kursi. Ayat apa tu? La ikraha fiddin sampai habis, dan juga Allahu waliyyul ladzina amanu sampai habis. Berapa ayat dah? Tadi surah Baqarah, awal surah Baqarah, Alif Lam Mim 1 hingga 4 ayat. Ayat kursi 5, dan 2 ayat setelah ayat kursi tadi 6, 7, 3 ayat lagi. Seterusnya serta akhir Al-Baqarah. 3 ayat lagi adalah akhir surah Al-Baqarah. Ayat yang terakhir, 3 ayat yang terakhir, iaitu ayat apa? Ayat lillahi ma fis samawati wal ard. Seterusnya amana rasul. Seterusnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis. Jadi 10 ayat ini, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut, tempat tersebut pada malam itu sehingga subuh, kalau dibaca pada waktu malam sebelum tidur. Baik. Seterusnya dinyatakan juga daripada Imam Ad-Darimi dalam sunannya jilid yang kedua, muka surat 448, disebut dalam hadis Sahih Al-Baihaqi bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah di pagi hari, tak di malam, di pagi hari, maka ia tidak akan didekati, yakni diganggu oleh syaitan sampai petang hari. Kalau baca 10 ayat ni pada pagi hari. Dan jika ia membacanya di petang hari pula, ia tidak akan didekati, yakni diganggu syaitan sampai ke pagi hari. Dan ia tidak akan melihat sesuatu yang dibencinya terjadi pada keluarganya dan hartanya. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah dan pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 10 ayat dari surah Al-Baqarah yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan diganggu oleh syaitan jika dibaca pada tempat tersebut sehingga waktu subuh, pada waktu malam lah sebelum tidur. Kalau dibaca waktu pagi, tidak akan diganggu oleh syaitan sampai waktu petang. Kalau baca pada waktu petang, tidak akan diganggu oleh syaitan sampai waktu pagi. Maka paling kurang kita baca pagi petang ataupun pagi malam. Mudah saja. Siapa-siapa yang mahu PDF 10 ayat pembentengan, okey, boleh, insya-Allah Ustaz akan bagi. Ada di dalam grup Telegram Ahsaza Official, type Ahsaza Official, tengok di ruangan file dalam grup tersebut dan ambil secara percuma. Moga-moga diberkahi oleh Allah amalan kita, insya-Allah. Baik, seterusnya yang terakhir sekali, teknik yang terakhir sekali adalah teknik yang paling mudah. Baik, anda boleh menggunakan bahan bantuan seperti apa? Seperti minyak wangi kasturi. Ada 3 wangian yang tidak disukai oleh syaitan dan jin. Yang pertama adalah kasturi kijang, yang kedua adalah gahar, yang ketiga adalah cendana. Yang ada di tangan Ustaz ini adalah kasturi dan ini adalah gahar. Cendana tak ada. Okay, ada 2 saja. Ini kasturi dan ini gahar. Contoh, kita boleh memakainya sentiasa, terutama sekali sebelum tidur ataupun ketika belajar di kelas pun boleh. Kerana kasturi ini bukan sahaja khasiatnya iaitu menghalau gangguan jin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kerana jin alergik kepada bau ini, tapi menenangkan pemikiran kita, meredakan stres dan memberi kenyamanan ketika waktu pembelajaran. Cara memakainya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan di perut jari ini. Okey. Oleskan di sini. Letakkan cuping telinga ke leher. Seterusnya dipakai ke bahu dan lengan. Seterusnya bahulah. Semua sekali lah, insya-Allah. Ini adalah kasturi kijang asli. Dapatkan di mana-mana dan adik-adik pelajar boleh ruqyahkan sendiri. Bacakan surah Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, 3 kul 3 kali dengan niat untuk dirahmati oleh Allah SWT, diberkahi kasturi ini dan ditiupkan. Mudah saja. Dan ini yang Ustaz punya, Ustaz bacakan ruqyah kepada
Nak dapatkan boleh pergi kepada Google Calendar sebagai bahan alat bantuan sahaja. Yang penting doa dibaca ya. Nak pecah pakaian seterusnya lah, bacalah doa seperti mana Rasulullah ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Seterusnya sebelum masuk tandas baca doa, sebelum masuk kelas, sebelum belajar, ketika melihat cermin, sebelum tidur tadi, makan minum, itu semua doa yang perlu kita baca. Dan itu adalah sebahagian daripada ruqyah, minta perlindungan daripada Allah SWT. InsyaAllah jin tidak akan mengganggu anda. Itu saja untuk sesi kali ini. Moga-moga diberkahi oleh Allah. Moga-moga video kali ini mendapat manfaatnya. Selamat menunaikan kefarduan belajar dan semoga berjaya di dunia dan akhirat. Akhir kata daripada saya, Al-jannatu tahta aqdami ummahat wa amma an-najah tahta ridha min al-mu'allimin. Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ataupun keredaan ibu. Sedangkan kejayaan terletak di bawah redha seorang guru. Jagalah ibu ayah kamu, jagalah guru kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahadun ahad, Allahu akbar.